صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. الحمد لله. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mempertemukan kita dengan asbab Al-Quran. Asbab Al-Quran, maka kita akan happy. Allah Ta'ala akan berbangga dengan pertemuan ini. Ini sabit daripada hadis Nabi SAW yang akhir hadis itu disebutkan wa dzakarahumullah fi man indah. Allah Ta'ala sebut nama orang-orang yang berkumpul asbab Al-Quran di sisi ataupun kepada para malaikat yang dekat dengan Allah, sebagai memberi faham kepada kita Allah Ta'ala berbangga-bangga dengan hamba-Nya yang berhimpun, yang berkumpul, yang bertemu dengan asbab pembelajaran ataupun pengajian Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan masa lapang kita dengan Al-Quran, masa sibuk kita juga dengan Al-Quran, masa gembira kita dengan Al-Quran, masa sedih kita dengan Al-Quran. Pendek katanya, semua masa kita, kullu awqatina ma'al Quran. Semua waktu-waktu kita adalah dijadikan bersama dengan Al-Quran. Saya tertarik dengan jawapan yang diberikan oleh Al-Fadhil, Al-Marhum Al-Fadhil Syekh Abdul Hakim Abdul Latif, Syekh Umul Maqari Mesir yang lepas, Ketua Umum Qari di Mesir, apabila dia tanya kepada dia apakah cita-cita dia, antara benda yang dijawab adalah dia bercita-cita bahawa Allah Ta'ala ambil nyawanya dalam keadaan dia sedang memperbetulkan dengung, memperbetulkan ahkam tajwid, membetulkan makhraj orang, sedang mengajar terkait dengan Al-Quran. Kerana dia faham bahawa pengajaran ataupun keterlibatan dengan Al-Quran, sama ada dari sudut bacanya, sama ada dari sudut dengarnya, sama ada dari sudut mengajarnya, ia adalah suatu tempoh ataupun suatu masa yang dihargai, yang dinilai tinggi oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, almarhum bercita-cita ia dimatikan, ia diwafatkan hal keadaan dia tengah mengajar Al-Quran, betul tajwid orang, betul sebutan Al-Quran orang. Begitulah kita juga macam tu. Kita nak Allah Subhanahu wa taala akhirkan kita, akhirkan umur kita, akhirkan kehidupan kita ini dengan pengakhiran yang baik, husnul khatimah, pengakhiran yang baik, khasnya melibatkan pengakhiran itu dengan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Kita telah baca tadi satu muka surat, page 46. So sekarang ni time kita nak huraikan macam mana nak baca dua ayat daripada satu page yang kita bacakan tadi, iaitu ayat 270 dan 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum. Wama, mustahaknya apa? Betulkan sebutan wa, ma, wama. Okey, kalau kita dah boleh sebut dengan bagus, bunyinya bunyi waw, mimnya bunyi mim, tak ada keperluan lagi nak tahu mana detail makhraj dia, tak perlu dah. Yang masalahnya huruf-huruf yang tak boleh disebut, itu perlu kita kaji sikit, belajar sikit keluarnya kat mana supaya dia jadi betul. Kalau kita dah boleh sebut dengan betul, tak ada keperluan lagi untuk cari mana makhraj dia, mana sifat dia, tak ada keperluan sebab dah boleh baca. Kerana orang mengaji tajwid untuk baca Quran dengan betul. Kita dah boleh sebut huruf waw dengan betul, huruf mim dengan betul, maka tak perlu lagi nak korek ataupun nak detailkan lagi, kerana kita orang awam nak baca Quran. Kalau kita ustaz, kita nak mengajar orang, kita kena ada ilmu supaya dapat cerahkan pada orang, dapat jelaskan pada orang. Kalau kita sekadar untuk baca Quran dengan baik, kita cek antara 28 huruf itu, mana huruf yang kita payah nak sebut,
Katakanlah huruf ain, huruf itu kita nak semak, nak kena dengar banyak kali, nak kena tahu mana tempat keluarnya. Sebab tak betul-betul sebutan dia. Yang tu kena fokus. Kecuali kita memang ada kelapangan masa, kita memang cukup time untuk belajar semua makhraj huruf secara teori. Semua sifat-sifat huruf nak dihafalnya, silakan kalau kita ada masa. Tetapi kalau kita tak ada masa untuk semua itu, mana-mana huruf yang kita boleh sebut dengan baik, kalau kita baca pun tak diperbetulkan oleh ustaz, teruskan saja. Teruskan kepada bacaan, fokus kepada huruf yang lemah. Itu lebih bijak dalam kita belajar baca Al-Quran. Wa ma, kan tak payah. Cuma jaga nipis saja pada waw, wa, mim jaga nipis, ma, wa ma. Kemudian ada mat panjang, 4 harakat. Nampak tanda panjang macam itu yang tak terlibat dengan sukun, yang tak terlibat dengan sabdu, maka 4 harakat. Wa ma. Okey? Wa ma, 4 harakat. Situ ada dengung. Bila nun tak ada tanda, diikhfakan, maka dengung dipanjangkan. Cuba tengok bibir kita kat mana duduk dia. Gigi ni dah bersedia untuk apa? Bersedia tempat untuk disebutkan huruf fa. Setengahnya kata sentuh sikit pada huruf fa. Setengah kata renggang, jangan sentuh. Asalkan bunyinya tepat, gunnah ikhfa'nya tepat. So bunyi faqtum, cukuplah. Jangan faqtum, jangan faqtum, jangan anfaqtum. Tak betul, tak cermat pada nun yang diikhfa'kan, nun yang disembunyikan. Wa ma anfaqtum. Perkataan anfaqtum ni payahnya adalah pada kita nak nipiskan huruf fa. Nak nipiskan huruf fa ni payah. Dengar orang baca macam senang, tapi kita nak baca payah. Selalu kita akan dengar orang baca wa ma anfaqtum, jadi faqa. Sebab apa? Sebab ada qaf yang tebal. Jadi jaga fa, bagi dia nipis. Kemudian ta bagi depan, lagi payah nak dinipiskan dalam keadaan dia madmumah. Ta dalam keadaan dhammah bagi depan tu, dhammah itu payah nak dinipiskan sebab dia datang selepas huruf tebal qaf. So ramai-ramai ni duk baca wa ma anfaqtum, faqtum, fa. Jadi fa guna to, tum, faqtum. Kita tak nak faqtum. Anfaqtum, faqtum, anfaqtum. Nipiskan fa, nipiskan ta, sekalipun dia dhammah madmumah. Kemudian tengok qalqalah tu. Cuba dengar sifat qalqalah, bunyi macam mana. Bunyi macam mana. Kalau nak pergi semak kitab, makan masa, cuba dengar je. Anfaqtum, anfaqtum. Apa yang kita dapat? Kita dapat qalqalah huruf qaf itu tak terputus dengan huruf ta. Lagi sekali, anfaqtum. Maknanya kalau orang baca anfaqtum terhenti macam tu, terbreak, terstop kat situ, bermakna tak fasih qalqalahnya. Kemudian kita tilik pula dari sudut sifat qalqalah tu. Dia tebal pada makhraj qaf. Anfaqo, anfaqo. Jangan anfaqtum, faqtum. Jadi kaf. Kemudian tengok pula bukaan bibir. Dia buka banyak ke sikit? Anfaqtum, anfaqtum. Tak buka kalau boleh. Sebab kita nak sebut pada makhraj dia terputus. Makhraj huruf qaf yang sukun ni, dia disebut terputus pada makhraj anfaq. Tak perlu buka mulut untuk baris sebab dia tak berbaris. So kalau awak baca anfaqatum, anfaqatum, dah berbaris qafnya. Jadi itu semua kita dapat daripada talaqi yang betul, pengamatan yang serius pada bacaan. Wa ma anfaqtum. Mim dengan mim jumpa macam tu dengung. Anfaqtum min. Ada dengung lagi. Jumpa nun, jumpa mim yang bersabdu, nun yang bersabdu. Tak payah cerita panjang lah. Hukum-hukum apa, tak payah. Nampak mim bersabdu, nun bersabdu, panjangkan dengung dia. Macam mana tempoh panjang dia, cuba dengar. Anfaqtum min nafaqatin. Itu yang dikatakan dengungnya, gunnahnya cukup, sempurna. Yang digariskan oleh ulama paling sempurna, tak apa, asalkan dia tak kurang.
So kalau kurang macam mana Ustaz? Ini bunyi kurang. Anfaqtum min nafaqatin. Itu kurang dengunya. So kita jaga dengung pada mim yang bersabdu, nun yang bersabdu, jangan dia kurang dengunya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Itu cukup. Sempurna dengung dia. Jangan kurangkan dengung. Senang je. Jangan tanya berapa harakat. Berapa harakat ni ramai orang tak setuju. Kerana harakat ni digunakan untuk mat. Setengahnya ada menggunakan dengung ini ada 2 harakat. Ada kata tak kena 2 harakat, 3 harakat. Yang penting kita kata dengung tu nak cukup. Awak nak kira 2 harakat ke, 2 harakat setengah ke, 3 harakat terpulang. Yang penting kita nak talaki bacanya mim yang bersabdu, nun bersabdu dengan dengung yang cukup. Selesai. Tak perlu nak berkelahi, nak gaduh kat situ. Nak dengung je pun. Siapa nak mempertahankan pendapat dia 3 harakat, 2 harakat, itu tak ada apanya. Kita nak baca Quran dengan betul. Selesai. Min nafaqatin aw nadhartum. Cuba tengok. Nafaqatin, min nafaqatin. Ada qaf saja yang ditebalkan. Nafaqatin. Nafaqa. Kita buka mulut pasal bagi atas. Jangan tak buka mulut. Min nafaqatin. Nafaqatin. Jadi apa qaf tu? Qaf tu tak sempurna sebutan fathahnya. Qaf dalam maftuhah itu tak sempurna. So kita buka dia lebih sikit besar bukaan dia berbanding dengan huruf lain. Yang pertama kan dia duduk dalam qa. Yang kedua dia huruf tebal. Min nafaqatin. Tebalkan qaf. Di samping kita jaga kiri kanan dia ada huruf nipis. Nipiskan dia. Jangan lupa untuk share. Kedekut untuk share, lambat pandai. Sampai kedekut untuk share, lambat pandai. InsyaAllah orang yang ringan tangan untuk share, Allah Ta'ala mudahkan dia dalam kefahaman dalam pengajian Al-Quran. Nafaqatin aw. Waw. Suara waw. Cuba dengar. Min nafaqatin aw. Nampak tak waw tu? Aw. Dia dapat punya waw yang solid, yang sempurna. So kalau ada orang baca nafaqatin nadhartum, maknanya waw tu tak habis. Dia tak habis pada makhraj dia. Mana-mana huruf bila kita sebut dengan sempurna, maknanya dihabiskan sebutannya pada makhrajnya yang sempurna, bermakna dia telah ditepatkan, disampaikan pada makhraj dia. Contoh, kita ambil contoh qaf. Kalau orang tersebut nafaqatin, tu tak sampai pada makhraj dia. Nafaqatin tak sampai. Sampaikan pada makhraj nafaqatin, dah sampai qaf. Waw pun macam tu juga. Min nafaqatin nadhartum, tak sampai makhraj dia. So sampai kan dia macam mana? Min nafaqatin aw nadhar, dapat bunyi itu sampai pada makhraj. Okey? Awak nak muncung ke tak nak muncung, itu talaki punya pasal. Ada orang talaki dengan waw ni, waw lin dia nak muncung, silakan muncung. Mudah-mudahan talakinya sahih. Dan kita talaki kita waw tak muncung. Min nafaqatin aw, macam tu saja. Kita bulatkan bibir untuk makhraj waw. Kita muncungkan waw ketika dia madmumah, ketika dia bagi depan, ataupun kalau nak baca waw tu sada ismam, bila kita waqaf adu, nak berhenti sada ismam, adu, kita muncung. Selain pada tu kita tak muncung untuk waw. Siapa yang talaki dengan guru minta muncung, kadang gurunya talaki dengan gurunya muncung, silakan. Masing-masing ada sanad, masing-masing ada sandaran. Yang tak bolehnya pakai teka. Pakai teka, pakai ikut dengan selera dia, itu tak ada hujah, tak ada dalil. Okey? Aw nadhartum, nadhartum. Ra ada takrir. Aw nadhartum, nipis. Aw nadhartum, muncung, tak betul. Aw nadhartum, ada takrir berjalan. Kira ruangan perjalanan ra itu tawassut. Dia tak sampai ke masuk kawasan rakhawah, mengalir. Nadhartum itu rakhawah. Aw nadhartum itu syiddah, suara tertahan. Aw nadhartum, selesai. Aw nadhartum dijumpa dengan mim kan? Jumpa mim bermakna sabdu. Dengar lagi lah. Aw nadhartum min nadhrin. Ada mim bersabdu, nun bersabdu. Tak payah nak kira lagi hukum-hukum apa. Yang penting baca betul.
nampak mim bersabdu, nun bersabdu, saya kata apa tadi, cukupkan dengar dia. Jangan duk hafal. Kalau boleh hafal, kalau boleh ingat nama hukum dia, silakan. Kalau tak sempat nak hafal, tak ingat, tak jadi masalah. Tak kurang bacaan kita.